Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Video kita pada kali ini sekali lagi terpaksalah membangkitkan satu perkara yang tak berapa cerdik daripada kerajaan, atau lebih tepat lagi cadangan yang karut-marut. Apa benda lah kerajaan nak pi tanggung pula seorang artis nak pergi sambung pelajaran dekat luar negara? Astaghfirullahalazim. Kita intro dulu. Cerita dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ketika saya sedang melayari TikTok dan juga social media lain untuk mendapatkan bahan bagi video-video saya untuk minggu-minggu yang akan datang ni, saya telah berjumpa dengan satu artikel di mana kerajaan telah mengatakan bahawa mereka akan mempertimbangkan untuk membantu seorang pelakon iaitu Jasmine Suraya untuk melanjutkan pelajaran beliau dalam bidang perfilman, teater dan juga seni filem dekat Akademi Lee Strasberg dekat Los Angeles, di mana perkara ini telah pun dinyatakan oleh Fahmi Fadil iaitu Menteri Komunikasi, di mana beliau mengatakan bahawa kerajaan akan meneliti kesesuaian serta mempertimbangkan segala permintaan dan sebagainya dan akan membantu semana mungkin yang terdaya oleh kerajaan untuk memastikan Jasmine dapat melanjutkan pelajaran dekat akademi yang tersohor itu. Ini kerana, kata Fahmi Fadil, untuk belajar jurusan perfilman, seni filem dan sebagainya bukanlah sesuatu yang murah kosnya dan tidaklah mudah. Dan apatah lagi, Jasmine Suraya merupakan rakyat Malaysia yang pertama yang diterima untuk masuk ke dalam akademi yang sangat-sangat terbilang itu. Sebab itulah kerajaan kata dia nak bantu kan. Pertamanya tuan-tuan dan sekalian, saya tak kenal pun siapa Jasmine Suraya ni sebenarnya. Saya tak pernah tengok lakonan dia. Saya tak tahu apakah drama atau filem yang dilakonkan. Saya langsung tak cam siapakah Minah ini sebenarnya kan. Sebab sekarang ini kita dekat Malaysia begitu banyak sekali lambakan-lambakan pelakon yang baru-baru belaka, yang muda-muda, yang cuba-lecun, yang handsome, sampai saya jadi lost track dah masalahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tertarik bila kerajaan kata mereka nak mempertimbangkan untuk membantu Jasmine Suraya. Untuk pengetahuan anda, kos pembelajaran dekat akademi tersebut ialah sebanyak RM400,000 dan difahamkan Jasmine dikatakanlah telah menjual beberapa alatan peribadi beliau seperti kereta dan sebagainya untuk membantu menampung keperluan beliau belajar dekat sana. Tetapi kan, saya rasa pelik kenapa kerajaan tiba-tiba macam bersungguh-sungguh nak bantu Jasmine ini. Bukanlah saya dengki, tidak, saya tak dengki masalahnya, tetapi saya rasa macam pelik sebab nombor satunya, Jasmine ini belajar satu jurusan yang saya katakan bukan satu jurusan essential pun dekat negara kita ini. Lainlah kalau Jasmine ini merupakan seorang yang akan belajar bidang kedoktoran, sebab sekarang ini pun negara kita tengah kurang orang kata doktor pakar sebagainya, ataupun mungkin belajar bidang IT, bahagian komputer, bahagian teknologi sebagainya, di mana kita memang sekarang ini tengah hendak menambahkan pakar-pakar tempatan untuk mengelakkan kita daripada mengambil pakar daripada asing. Tetapi dia belajar tentang jurusan perfilman, belajar tentang seni teater dan sebagainya. Jadi, minta maaflah, saya ini datang dari keluarga seni tau. Tetapi saya tidak dapat melihat apakah kepentingan kerajaan untuk membantu Jasmine melanjutkan pelajaran dalam bidang tersebut. Let's say kalau kerajaan kata dia nak bantu cost saver pun, at least beritahu Jasmine kena pun lah PT-PT macam biasa. Kena buat pinjaman. Jangan kata kerajaan nak bantu, betul tak? Sebab sekarang ini, rakyat Malaysia, anak-anak Melayu, anak-anak Cina, anak-anak India sebagai contohnya kan, yang hendak melanjutkan pelajaran dekat universiti-universiti tempatan pun, mereka kena minta PTPTN. Anak orang susah pun kena minta PTPTN. Beasiswa dah tak banyak sangat dah sekarang ini masalahnya. Dan syarat untuk mendapatkan beasiswa pun bukannya ringan, bukannya mudah. Ketat syarat masalahnya, betul tak? Tetapi itulah, macam saya katakan tadi, anak Cina, anak India, anak Melayu, anak orang asli, anak Sabah, anak Sarawak, whatever kan, yang hendak melanjutkan pelajaran ke universiti tempatan dan macam-macam lagi, mereka terpaksa pohon PTPTN. Itu pun ada yang layak, ada yang tak layak. Dan menyebut tentang PTPTN, sampai sekarang Pakatan Harapan ini tidak menunaikan janji untuk menghapuskan ataupun mengampunkan hutang PTPTN secara bersasar seperti mana yang telah digariskan oleh mereka sendiri dalam manifesto PRU yang ke-11 mereka, iaitu manifesto Kita Boleh. Di mana sekarang ini kita sepelik, RM400,000 kos untuk seorang pelakon melanjutkan pelajaran beliau dekat Amerika Syarikat, kau boleh pula kata, oh kami akan consider sebagainya. Sedangkan begitu ramai sekali rakyat negara kita ini, anak-anak tempatan negara kita yang bukan pelakon, yang datang dari keluarga petani, keluarga peladang, keluarga penternak, keluarga orang miskin ini, anda macam tak consider pun nak bantu ke whatsoever ke. Tak ada pun masalahnya kan. Kalau tidak, tak adalah keluar berita ini. Pendapatan isi rumah yang rendah menyebabkan ramai pelajar-pelajar SPM keciciran. Mereka tak mampu untuk sambung pelajaran dekat peringkat tertinggi. Mereka tak ada duit. Nak minta loan pun mereka tak ada duit, masalahnya kan. Jadi ini yang sepatutnya dibantu.
400,000 nak bantu seorang artis yang memang dah kaya, yang memang kuat berlakon dan sebagainya. Ada siap kereta lagi, macam-macam lah untuk disambung pelajaran dekat mereka syarikat. Allahu Akbar. Pelik-pelik lah korang masalahnya kan. Kalaulah satu mata pelajaran itu bernilai 40,000, katakan satu mata pelajaran dekat universiti tempatan, dia punya yuran kos dia lah 40,000. 400,000 tu boleh dapat 10 orang anak orang miskin yang boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat tertinggi, tu tak? Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Inilah cadangan yang sangat pelik daripada kerajaan. Dalam banyak-banyak cadangan yang pelik-pelik keluar daripada kerajaan, terutamanya keluar dari mulut Fahmi Fadil ini, inilah yang paling pelik jugalah boleh saya katakan. Top 3 lah paling pelik sebenarnya yang saya rasa memang sangat-sangat ngarut sekiranya kalau diluluskan dan juga diteruskan sebenarnya. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian, kita tahu kerajaan kita ini kuat drama. Kita tahu yang memimpin kerajaan kita ini dari atas sampai bawah sebenarnya drama queen belaka. Sebenarnya kaki berlakon. Sejak zaman pembangkang pun kuat berlakon. Dulu kata nak turunkan harga minyak, saya ulang dan sebagainya. Tengok sekarang ini minyak nak naik harga. Dulu kata lantik saya Perdana Menteri, saya akan turunkan harga barang. Sekarang harga barang makin meningkat, masalahnya kan. Semuanya drama belaka tuan-tuan sekalian. Jadi tidaklah mengejutkan sekiranya kalau kaki-kaki drama ini mengatakan bahawa mereka nak support seorang pelakon drama untuk mendapatkan pelajaran bagi memantapkan lagi drama beliau. Lagipun kerajaan ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh buat sesuka hati mereka, masalahnya kan. Termasuklah untuk meneruskan drama-drama ini sampai bila entahlah, kita pun tak pasti. Apa-apa pun, itu yang Sani Hamzan kata kan. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?